Okey, insya-Allah kita mula kelas dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kita sambung tajuk perlembagaan. Baik, tajuk 3, sikit lagi di bawah perkara 3. Perkara 3, agama Islam sebagai agama persekutuan. Hari itu kita dah tengok, dah ambil tajuk persekutuan tanah Melayu, ciri-ciri persekutuan tanah Melayu, pilihan raya dan seterusnya, kemerdekaan. Dari dalam perlembagaan persekutuan terdapat peruntukan yang berkaitan dengan agama Islam, walaupun pada peringkat awalnya Islam tidak dimasukkan ke dalam perlembagaan. Tapi kesan daripada tuntutan orang Melayu terhadap rasionalnya perkara 3 kenapa perlu dimasukkan dalam perlembagaan, maka akhirnya Suruhanjaya Rit menerima permintaan ataupun permohonan orang Melayu supaya perkara 3 dimasukkan dalam perlembagaan. Okey, hari ini kita tengok sedikit apa yang terdapat dalam perkara 3, Islam sebagai agama persekutuan dan implikasi undang-undang terhadap peruntukan tersebut. Okey, perkara 3, agama Islam adalah agama persekutuan sebab dari segi penggunaannya kita kata Islam itu sebagai agama rasmi. Alasan dia kerana Sabah Sarawak tidak menerima Islam sebagai agama rasmi. Sebab dalam Sabah Sarawak punya tuntutan, 20 tuntutan Sabah Sarawak, dia memohon supaya di Sabah Sarawak dari sudut ke agama tu bebas, tidak dispesifikkan kepada mana-mana agama. Jadi dari segi perundangannya, Islam sebagai agama persekutuannya hanya untuk Semenanjung ataupun kuat kasar di Semenanjung sahaja. Tetapi walaupun demikian, bukan bererti Sabah Sarawak tak ada majlis agama Islam, tak ada mahkamah syariah, ada serupa je. Tapi dia di bawah Yang di-Pertuan Agong. Sebab dia tak ada sultan, memang di bawah Yang di-Pertuan Agong. Jadi jangan kita ingat bahawa mahkamah syariah, majlis agama Islam Sarawak ke Sabah ke, tak ada. Ada. Cuma dari segi peruntukan agama itu, dia di bawah Yang di-Pertuan Agong. Okey, implikasi terhadap perkara 3, pihak kerajaan persekutuan atau negeri mempunyai kebebasan, kuasa dan keistimewaan untuk menubuh, menyelenggara, membantu atau penubuhan institusi Islam. Jadi kalau kita tengok dari sudut penubuhan institusi Islam seperti JAKIM, JAWI, MAIS dan sebagainya di peringkat-peringkat negeri adalah di bawah bidang kuasa kerajaan. Sebab itu yang paling akhirnya ialah radio, IKIM, TV, Ijrah. Jadi itu yang paling latest lah, di bawah bidang kuasa kerajaan. Dan dari sudut implikasinya, dari sudut implikasi undang-undang, kerajaan tak boleh menyediakan peruntukan kepada agama-agama lain. Itu implikasi undang-undang. Tapi dari sudut pelaksanaannya tak berlaku demikianlah. Okey, melaksanakan ajaran Islam, sebab itu dari segi dakwah apa dan sebagainya, medium untuk menyebarkan Islam itu secara rasminya boleh dibuat. Okey, tapi ni implikasi undang-undang ya. Dari sudut agama lain sebenarnya tak boleh secara terang-terang dan sebagainya. Okey, mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Jadi kalau kita tengok, memanglah semua guna bajet belaka kan? Nak pergi mana semua guna bajet kan? Jadi peruntukan perbelanjaan. Jadi nak keluarkan perbelanjaan, maksudnya nak dirikan masjid ke surau ke apa dan sebagainya, adalah di bawah bidang kuasa kerajaan sebenarnya.
Itu implikasi undang-undang yang apabila sesuatu perkara itu dijadikan sebagai peruntukan undang-undang, dia ada implikasinya. Rasional perkara 3 kenapa perlu dimasukkan ke dalam perlembagaan persekutuan. Walaupun Islam adalah agama persekutuan, tetapi kebebasan beragama dijamin dalam perlembagaan. Maksudnya di sini, agama-agama lain bebas diamalkan di Malaysia. Tak kiralah, sebab dia diimbangi. Islam sebagai agama persekutuan diimbangi dengan kebebasan beragama. Jadi di sini rakyat Malaysia bebas. Cuma kalau orang tu dah Islam, tak bolehlah dia nak menganut agama lain. Itu di bawah sekiranya ada, kalau kita tengok dari sudut peruntukan, lebih pada 18 tahun dia bebas memilih agama, bukan untuk orang Islam, tetapi untuk orang bukan Islam. Okey? Jadi orang Islam jangan salah tanggap terhadap peruntukan tersebut. Islam telah diterima sebagai agama persekutuan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah zaman penjajahan Inggeris. Jadi semasa Kesultanan Melayu Melaka, confirmlah Islam itu dilaksanakan secara meluas sehingga kepada perundangan, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Tetapi pada zaman penjajahan pun Islam tidak diusik, diberi bidang kuasa kepada Sultan untuk mentadbir adat Islam dan adat istiadat Melayu. Bermakna di sini penjajah pun tak berani usik agama sebab dia pun faham dari sudut agama. Mungkin dari segi rasional gitu, tetapi sebenarnya kalau kita tengok dari sudut kebebasan beragama, sekarang ni je timbul isu-isu yang melibatkan agama lain. Maksudnya orang lain hina agama lain. Dulu tak ada benda-benda yang macam tu. Kalau dia nak dakwah pun dia dakwah kepada orang yang tak ada agama. Tapi kebelakangan ini ni yang berlaku sebenarnya. Apabila orang dah tinggal agama masing-masing. Maksudnya dah tak, kalau dia beragama pun dia bukan committed dengan agama dia. Kalau dia betul-betul committed, tak ada masalah. Sebab dia tak akan usik orang punya. Itu teorinya. Jadi kalau kita tengok dari sudut penggunaan undang-undang Islam telah diiktiraf di negeri-negeri Melayu sebelum penjajahan Inggeris lagi. Jadi orang dah terima. Contohnya kalau kita tengok penjajah masuk, dia dah nampak sistem itu telah berjalan dalam negeri itu. Sebab itu dia tak usik dari segi agama dan apa yang ada kaitan dengan agama. Sebabnya undang-undang untuk agama kan. Jadi dia ada kaitannya. Jadi kalau kita tengok semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam tidak diganggu dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam kepada raja-raja Melayu. Jadi raja-raja Melayu yang berkuasa mutlak untuk mentadbir tentang agama ni. Sebab kalau kita tengok perjanjian antara Sangsa Purba dengan Demang Lebar Daun, kontrak sosial yang pertama, di mana apabila raja memeluk agama Islam, rakyat akan ikut dan rakyat akan bagi bai'ah kepada raja itu untuk memerintah. Dulu tak ada demonstrasi, tak ada pilihan raya. Cuma rakyat memberi kuasa kepada raja untuk memerintah. Itu kontrak sosial yang pertama. Dari sudut perlembagaan di mana raja mendapat mandat daripada rakyat untuk mentadbirkan negeri pada ketika sebelum penjajahan lagi. Jadi di sini kalau kita tengok dari segi rasionalnya, kenapa pula pada zaman penjajah tak usik agama? Tiba je masa nak merdeka, agama telah diketepikan. Tak dimasukkan langsung dalam perlembagaan. Jadi ini yang menyebabkan berlaku penentangan orang Melayu, bukan penentangan, maksudnya tuntutan orang Melayu supaya agama itu dimasukkan dalam perlembagaan. Jadi kalau kita baca perlembagaan secara umum saja kita tak akan jumpa. Kita kena baca yang detail-detail buku lama-lama sikit, baru jumpa agama tak dimasukkan dalam perlembagaan dan senario bagaimana ianya berlaku dan apa tuntutan orang Melayu terhadap perkara 3 tersebut.
Di mana Islam ini sesuai dengan takrif Melayu di bawah perkara 160 mendefinisikan Melayu sebagai seorang yang beragama Islam lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Jadi 3 faktor ini nak jadi seorang Melayu. Kalau tak Melayu hanya pada nama, tetapi dari sudut praktikalnya tak Melayu. Yang pertama, Melayu mesti Islam. Bila sebut Islam, mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua itu tak apalah, lazim yang bertutur dalam bahasa Melayu, tetapi ramai orang yang bernama Melayu sekarang tak pandai bertutur dalam bahasa Melayu pun ada. Okey, pasal imbangan perkara 3. Pasal imbangan perkara 3 iaitu di bawah perkara 11 kurungan 1 iaitu kebebasan beragama. Di mana menyatakan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan, tak kiralah di mana. Jadi nak amalkan agama apa pun tak ada masalah. Dan dijamin dalam perlembagaan terhadap semua agama dan setiap orang berhak untuk menganut dan mengamalnya, tapi tertakluk kepada perkara 11 kurungan 4. Apa perkara 11 kurungan 4? Iaitu undang-undang negeri dan wilayah boleh menyekat atau mengawal perkembangan agama-agama lain kepada penganut agama Islam. Jadi di sini orang lain tak boleh mendakwah orang Islam untuk masuk agama lain. Tapi dari sudut realiti masyarakat yang berlaku hari ini, berapa ramai orang Islam yang tertipu dengan masalah ini. Betul tak? Kes Lina Joy Aisyah Bukhari yang pergi serbu church dekat Damansara. Lepas itu jadi isu pula. Jadi sebenarnya kalau kita tengok satu patah perkataan pun tak boleh dakwah orang Islam. Tapi kenapa ini berlaku dalam masyarakat? Apa alasan dia? Kenapa terjadinya demikian? Sedangkan peruntukan perlembagaan persekutuan sah-sah kata tak boleh. Kurang pendedahan terhadap perlembagaan. Okey, kurang pendedahan terhadap perlembagaan. Jadi orang tak tahu, tak baca undang-undang. Sebab tu diperkenalkan tajuk perlembagaan ni dalam silibus kita ni. Kalau kita bukan fakulti law, sampai bila pun kita tak belajar undang-undang kan? At least kita tahu sikit sebanyak peruntukan perlembagaan tersebut. Selain daripada itu, ketahanan ataupun jati diri kita sendiri pun kena lihat juga. Kadang-kadang Allah nak tarik hidayah tu cepat je kan. Allah nak bagi hidayah pun cepat je. Jadi kena lihat dari segi. Sebab kalau kita tengok dari segi background, Aisyah Bukhari tu anak tu imam. Background tu cantik dah. Jadi sebab apa? Iman tu kena dalaman diri kita sendiri. Luaran tu hanya sikit saja. Dalaman ni yang banyak. Yang mendidik kita nak bagi ada jati diri sebagai seorang Islam tu. Jadi dalam kes yang berlaku, di mana orang Islam yang kena dakwa di bawah yang berkaitan dengan pendakwahan ini. Contohnya bapa Lina Kamarudin tu dia yang kena penjara, padahal dia mempertahankan akidah anak dia daripada dicemari. Okey? Jadi kenapa tak guna perkara 11 kurungan 4? Pergi guna hukum kanun keseksaan sebab mencederakan dan sebagainya. Okey, perkara 11 kurungan 3 menyatakan tiap-tiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat, memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang. Sebab itu dari segi agama lain, dia boleh ada dana dia sendiri untuk mentadbirkan agama dia, tak masalah. Tapi kena ikut undang-undang lah. Kalau undang-undang, kalau pengembuahan wang haram itu haram dari sudut undang-undang Malaysia, tak boleh lah. Sebagai contoh lah.
Okey. Jadi nak dapatkan duit ni pun kena ada undang-undang juga. Tak bolehlah suka hati dan sebagainya. Cuma masalahnya riba masih dalam, kalau perbankan yang selain daripada konvensional, riba tu dia tak kata riba, dia kata nama faedah kan. Islam yang kata ribanya. Itu adalah dibolehkan. Jadi kita dalam Islam tak boleh lah. Okey, kita pergi kepada perkara 152, iaitu bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu yang mengikut implikasi yang diperlukan mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi. Jadi di sini kalau kita tengok bahasa Melayu dari sudut peruntukan dah memang sedia ada. Dah memang ada dalam draft perlembagaan. Sebab di tanah Melayu. Sebab orang Melayu guna bahasa Melayu, memang duduk di tanah Melayu. Okey. Jadi bahasa Melayu ni memang dah ada. Dari sudut implikasinya, tiada siapa pun dilarang atau ditahan daripada menggunakan selain daripada maksud rasmi atau mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Okey, kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dan pembelajaran bahasa lain dalam persekutuan. Sebab itu kalau kita tengok dalam peruntukan, kalau kita pergi dalam peruntukan yang berkaitan dengan pendidikan, jadi dalam Akta Pendidikan memang membenarkan yang berkaitan dengan sekolah vernakular, di mana membenarkan bahasa ibunda itu digunakan di sekolah vernakular. Contohnya sekolah Cina, sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun Tamil, dia guna bahasa ibunda dia. Tapi itu pun memang ada dalam perlembagaan, dan sekolah vernakular tak dihapuskan lagi. Walaupun mungkin ada pihak yang mengatakan nak satu sekolah apa dan sebagainya, tapi setakat ini tak ada. Contohnya kalau kita tengok UiTM mengambil ataupun bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggeris. Sebab apa? Mungkin alasan dia, mungkin pelajar UiTM ni semua Melayu, jadi nak bagi mantap sikit bahasa Inggeris, buat pengantar dalam bahasa Inggeris. Okey, rasional perkara 152. Perlunya bahasa kebangsaan bagi menyatu padukan rakyat pelbagai kaum. Sebab kalau kita tengok, untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa, iaitu yang rakyatnya boleh bersatu padu dengan identiti yang sama. Tetapi kalau kita tengok kenapa kita ni masih jauh ataupun masih belum capai, disebabkan penggunaan bahasa yang berbeza. Dan penggunaan bahasa Inggeris lebih meluas. Kalau kita dekat perkhidmatan awam ni Melayu lah, tapi kalau kita pergi kat swasta, memang Inggeris je lah gunanya. Jadi itu faktor kenapa konsep negara bangsa itu masih jauh. Kalau kita tengok Indonesia, dia menggunakan satu bahasa. Sebab itu negara bangsa dia cepat. Okey. Jadi di sini, kenapa nak bahasa Melayu je sebagai bahasa rasmi? Maksudnya sekarang ni nak suruh semua orang cakap bahasa Melayu saja supaya konsep satu bangsa tu cepat berkembang. Okey, bahasa Melayu adalah menjadi lingua franca di Nusantara sejak berabad lamanya, sebab Nusantara ataupun Kepulauan Melayu menggunakan bahasa Melayu. Cuma slang dia tu yang berbeza-beza lah. Kalau Melayu Bugis gini, Melayu Perak gini, Melayu Minang ini dan sebagainya. Melayu Kedah ulang ayat melengkap atas pagat, lapar tak boleh cakap, tak boleh masuk lah jadi Kedah gitu. Okey. Bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan bersifat lebih tekak dari segi istilah dan sebutan. Dan bahasa Melayu telah digunakan secara meluas sebelum Perang Dunia bagi tujuan rasmi. Sebab itu kalau kita tengok manuskrip Melayu lama, dia menggunakan bahasa Melayu. Dan kalau kita tengok dari segi tulisan dia, kadang-kadang tak ada, dia pakai Jawi tu kan, tak ada titik, tak ada baris tu memang tak ada lah. Tapi itu teknik penulisan dia. Kalau kita tengok dari sudut tujuan rasmi, surat menyurat pada zaman dahulu menggunakan bahasa Melayu.
Okey, sebab itu kalau kita tengok sebagai buktinya, memang benda ni sekarang dikira sebagai artifak dan kita kat Malaysia, Perpustakaan Negara hanya ada yang photostat. Itu pun tak semua ada. Okey, jadi siapa yang nak kaji pasal Melayu-Melayu ni kena pergi jauh sikit. Amsterdam. Wah. Itu memang tempat simpanan manuskrip lama Melayu. Kenapa? Sebab bila dia balik, dia buat balik. Yang asli punya ke? Ya, asli punya. Yang ada kat Perpustakaan Negara sekarang ni bukan asli, yang photostat. Itu pun orang kata apa, nak dijaga dengan rapi lah. Kita tak boleh pegang dengan tangan ni. Tengok pakai ambil gambar je dan sebagainya. Okey, tapi kalau kita tengok kenapa bahasa Melayu itu perlu diteruskan ataupun dikekalkan dalam perlembagaan. Perkara 153 menyentuh tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak. Tapi dari sudut penggunaan bahasa sekarang, tak payah sebut Sabah Sarawak pun dah memang dipahami. Sebab semasa tuntutan 20 perkara tuntutan Sabah Sarawak, memang salah satu perkaranya ialah pengiktirafan Bumi Putera Sabah Sarawak adalah sebahagian daripada orang Melayu. Itu maksudnya bila sebut Bumi Putera memang masuk Sabah Sarawak automatik. Okey, implikasi. Yang di-Pertuan Agong dikehendaki melaksanakan dasar bagi melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum Bumi Putera Sabah dan Sarawak dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan. Jadi di sini, ini tanggungjawab yang di-Pertuan Agong lah bagi menjaga keistimewaan orang Melayu dalam perkhidmatan awam. Maksudnya jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam. Tapi kalau kita tengok kat UiTM, tengok staff admin, bukan pencara, memang semua Melayu. Tak ada pun satu fakulti yang ada orang lain. Walaupun dia memang dalam perkhidmatan awam lah, sebab kita di bawah perkara 153. Okey, pendidikan. Kalau kita tengok dari sudut sekarang ni, realiti yang berlaku sekarang, kalau kita tengok pelajar diploma, pelajar degree ataupun yang ijazah pertama ni, universiti lain ambil sikit sangat sebab mereka RU, Research University. Jadi dari sudut implikasi perkara 3 ni, perkara 153 ni kepada kita, UiTM yang ambil ramainya. Kebetulan kita memang di bawah perkara 153. Maksudnya kita bukan research university lagi. Jadi, kalau tengok UM, sebelum-sebelum ni dia ambil untuk ijazah pertama ni 5,000. Sekarang dia turun kepada 3,000 sahaja. Yang 2,000 lagi nak pergi mana? Itu persoalannya. Dari sudut pendidikan ni, orang Melayu sekarang ni kena naik. Okey, berdasarkan bajet 2016, kita bukan masalah ekonomi dah sebenarnya. Sekarang ekonomi kita dah dikatakan okey berdasarkan bajet 2016. Tapi yang menjadi masalah kepada kita sekarang ialah pendidikan. Ni masalah baru pula timbul. Sebab itu sekarang ni orang Melayu kena naik dari sudut pendidikan. Okey, jadi di sini kalau kita tengok dari tahap pendidikan kena naiklah daripada step by step dan sebagainya. Kalau ikut dalam dasar ekonomi baru, orang Melayu kena mencapai ekuiti dalam ekonomi ialah 30%. Tetapi berdasarkan pada 2014 punya statistik, orang Melayu baru dapat 19. Jadi 30 tolak 19, 11 lagi, kek ekonomi tetap 100%. Tapi 11 lagi dimiliki oleh orang lain. Macam mana nak tarik daripada orang lain tu pergi kepada Melayu? Bila sebut Melayu, Islam. Jadi nak membangunkan ekonomi orang Islam, tajuk pembentangan ekonomi nanti ekonomi Islam kan? Ini perlu dilaksanakan berhati-hati untuk memastikan tiada sesiapa merasakan kehilangan sebarang jawatan awam,
penarikan beasiswa, keistimewaan atau pelucutan atau penambatan permit yang dinikmati mereka selama ini akibat daripada pelaksanaan dasar tersebut. Jadi kalau kita tengok, selain daripada itu, 153 diimbangi dengan hak sama rata perkara 8. Jadi semua rakyat Malaysia adalah sama rata. Jadi perkara 8 kalau kita tengok hak sama rata. Jadi perkara 12 apa? Hak untuk mendapatkan pendidikan. Perkara 13 hak untuk memiliki harta. Jadi semua orang bebas untuk memiliki harta. Sebab itu kalau kita tengok tak ada sekatan lah. Jadi siapa yang berusaha untuk mendapatkan ekonomi yang besar tu, maka dia dapat. Bukan itu saja, mungkin peluang, cabaran, pelaksanaan dan sebagainya, orang Melayu tu masih tak dapat nak kejar lagi. Walau bagaimanapun, perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain, iaitu adalah menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka. Rasional perkara 153. Kenapa perkara 153 ni perlu dimasukkan dalam perlembagaan? Yang pertama, orang Melayu kerakyatan. Orang Melayu telah terima prinsip jus soli, iaitu diberikan warga negara secara automatik kepada bukan Melayu. Jadi imbangannya orang bukan Melayu kena terima perkara 153. Okey, itu imbangan. Perkhidmatan awam. Semasa zaman penjajah dan di awal kemerdekaan, terlalu sedikit orang Melayu yang bekerja dengan kerajaan. Apa sebab kenapa orang Melayu tak bekerja dengan kerajaan? Kebanyakan pegawai orang penjajah. Kita bekerja dan kita Sebab Kebanyakan pegawai orang penjajah. okey, kebanyakan pegawai memanglah penjajah, tapi maksudnya kemampuan orang Melayu nak berbahasa Inggeris. Orang Melayu pada zaman sebelum merdeka tu mana nak sekolah sangat lagi, ya kan? Peluang pendidikan pun kurang sebab orang Melayu kan tak mampu. Yang orang Melayu yang bersekolah ialah terdiri pada golongan-golongan elit, golongan orang kaya, bangsawan dan sebagainya. Tu yang sekolah. Yang biasa-biasa ni pergi sekolah Melayu tu. Yang sekolah pondok, sekolah Arab. Itulah pendidikan awal dia. Sebab itu perkhidmatan awam ni dimasukkan dalam hak istimewa orang Melayu. Ekonomi. Orang Melayu hanya jadi pemerhati kepada kesihatan ekonomi di tanah Melayu pada ketika itu. Pendidikan. Majoriti orang Melayu miskin, terutamanya di luar bandar, dan suka mendapat peluang pendidikan. Itu dulu. Sekarang ni peluang pendidikan dah ada, cuma kita nak rebut peluang tersebut. Okey, perniagaan. Orang Melayu masih kurang mencuburi perniagaan dan perlu dibantu dan dibimbing. Jadi kalau kita tengok, sebab itu kalau kita baca buku Mahathir, The Malay, The Lima dan sebagainya, jadi orang Melayu ni kata, orang Melayu bukan malas sebenarnya. Pada saya lah, kalau dia orang Islam kan, dia bangun pagi kena solat subuh. Dia kena ada time dia. Takkan subuh pukul 8 pagi. Tapi nature kerja dia memang macam tu. Pergi sawah padi memang pergi pagi. Tengah hari balik, petang pergi semula. Kalau menurih getah, pagi je menurih. Petang nak turih getah. Mana pokok getah matilah. Nature kerja. Ada kerja yang boleh 12 jam memang duduk ke tak boleh, tak ada. Dia memang nature. Contohnya sawah padi. Kalau kita tengok orang Melayu, dia ada musim dia. Kalau musim menanam, kena pergilah sawah. Kalau musim padi tu dah tengah naik, nak pergi sawah tengok apa? Memang nature kerja. Bukan orang Melayu pemalas. Mereka rajin sebenarnya. Cuma nature kerja dia macam tu. Jadi mendidik dia jadi macam tu. Tapi kalau zaman sekarang, iyalah. Kalau kita buat perangai macam tu, memang sah lah. Malasnya. Jadi pada saya orang Melayu tak malas. Tapi nature kerja. Okey. Sebab kita ada time dia. Sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Mana boleh lepas pada waktu. Kalau lepas pada waktu, tak nama sembahyang solat tunai dah. Dia jadi solat qada. Dua tempat je yang boleh qada solatnya. Apa dia?
Tertidur. Tertidur. Kalau tiap-tiap hari tidur, itu bukan nama tertidur. Tertidur ni sekala-sekala je. Jarang-jarang, kadang-kadang. Kalau tertidur tiap-tiap hari, itu bukan nama tertidur. Memang sengaja tidur. Okey, yang kedua, boleh qada sembahyang. Yang kedua? Pengsan. Pengsan memang. Okey, tiap-tiap hari ke pengsan? Pengsan memang dibuat-buat ke? Tak ada. Gila. Gila memang tak suruh solat dah. Sebab dia tidak tertaklif atas. Sebab dia tak ada akal pada waktu tu. Sebab tu dia gila. Terlupa. Jadi terlupa je boleh qada. 2 je boleh qada. Lepas pada yang lain pada itu tak boleh qada solat. Ingat tu? Okey, kita pergi pada tajuk Perlembagaan Islam dan Hubungan Etnik. Okey, dalam tajuk 1 kita dah ambil model masyarakat Islam Madinah. Okey, sekarang ni kita tengok sikit Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan piagam bertulis pertama di dunia. Jadi sebelum ni mungkin ada peraturan, mungkin ada peraturan masyarakat tetapi tidak bertulis. Sebab kalau kita tengok tamadun Greek, tamadun Yunani dan sebagainya, kalau pada ketika itu nak cari orang kuat, dia buat macam mana? Apa cara untuk mencari panglima? Perhitungan kat liga juga. Tapi yang dia lawan dengan haiwan. Itu zaman dulu. Tu nak kata manusia tak bertamadun lagi. Manusia dengan haiwan dahlah jenis seorang tu ada akal, seorang tu tak ada akal. Nak berlawan dari sudut kekuatan. Tapi manusia kalah tak? Menang. Sebab ada akal. Sebab tu dia dilantik jadi khalifah. Ni dalam kes lawan dengan harimau, lawan dengan singa ni, dilantik jadi pahlawan. Disebabkan kriteria akal, manusia jadi khalifah. Okey, betul lah tu Nisa. Okey. Tetapi undang-undang yang zaman Rom, zaman Yunani dan sebagainya tidak bertulis, dan itu undang-undang manusia, bukan undang-undang Allah Ta'ala. Jadi Piagam Madinah merupakan piagam yang bertulis yang berkaitan dengan undang-undang untuk mentadbir Madinah dan orang yang ada di dalam kota Madinah itu yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentuk sebuah negara Islam yang berdaulat. Okey, ada tak negara kat sekarang, dunia sekarang ni yang tak berdaulat? Ada. Palestin, Israel tu dia sebenarnya keturunan ataupun jenis manusia yang telah ditemplak oleh Allah. Dia tak ada negara, dia hanya ada bangsa je. Jadi Palestin ialah negara untuk orang Palestin. Jadi di sini dia tak berdaulat lagi. Sekarang kan PBB baru ini cuba untuk mengiktiraf negara Palestin. No, Israel. Dia nak bagi Palestin tu kepada Israel. Tapi keputusan PBB tak tahu lagi lah. Jadi dia cuba mengambil sokongan, meminta mohon sokongan daripada ini, tapi setakat ni belum lagi lah. Dari segi logik akal, negara orang bagi ke orang lain, mana boleh? Salah dari sudut peruntukan undang-undang antarabangsa. Jadi dia orang kan PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kita ni siapalah yang nak kata tak boleh kan? Tu masalahnya pula. Tak, kita tengok dari segi Islam pun memanglah salah. Negara orang bagi kepada orang lain. Contohnya hak kita bagi kepada orang lain boleh? Tak boleh.
Okey. Piagam Madinah bukan saja membentuk persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin, tetapi juga perpaduan antara Islam dengan orang bukan Islam, terutamanya Yahudi. Okey, Ansar dan Muhajirin. Orang Muhajirin ialah orang yang berhijrah, yang pergi ke Madinah sehelai sepinggang, tinggalkan segala rumah, segala harta benda di Mekah. Jadi orang Ansar ialah orang yang di situ yang menerima kedatangan Muhajirin dengan hati yang terbuka, sanggup bagi harta mereka kepada Muhajirin, sanggup bagi tempat tinggal dan sebagainya. Dan selain daripada itu, bukan antara Ansar dan Muhajirin saja, tetapi dari sudut penerimaan orang Yahudi, Bani Qunaiqah, Bani Quraidah, Bani Nazir. Jadi perpaduan antara kaum, perpaduan antara agama berlaku di situ. Okey, Piagam Madinah mengandungi 47 pasal yang merangkumi dua bahagian, iaitu bahagian pertama 23 pasal yang menyentuh hubungan dan tanggungjawab orang Islam sesama Islam, iaitu Muhajirin dan Ansar. Bahagian kedua 24 pasal membabitkan kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap negara Islam Madinah. Jadi walaupun mereka beragama Yahudi, tetapi dari segi tanggungjawab terhadap negara Islam itu sama dengan orang Islam. Sebab dia konsep ummah, nak jaga kedaulatan negara, kewarganegaraan. Dia satu ummah, istilah dia ummah apa? Jadi dia bukan umat, dia ummah. Prinsip umum Sahifah Madinah, sumber utama wahyu Allah, merupakan sumber utama undang-undang negara. Waktu tu wahyu Allah ajalah. Sebab Nabi masih ada. Kalau ada apa-apa masalah yang berlaku, boleh tanya direct dengan Nabi. Kalau Nabi tak ada jawapan pada ketika itu sebab wahyu belum turun, KIB dulu. Bila KIB wahyu turun, baru Nabi bagi tahu ini hukumnya. Sebab Nabi ada pada ketika itu direct, tak ada nak jauh-jauh, tak payah pakai telefon, tak payah pakai WhatsApp apa dan sebagainya. Memang ada Nabi kat situ. Sebab itu dia guna wahyu Allah. Selepas pada zaman Nabi guna selain daripada Al-Quran ialah sunnah. Sebab Nabi dah tak ada. Apa yang Nabi buat itu dijadikan sebagai pegangan, hukum, hakam dan sebagainya. Okey, lepas pada zaman Khulafaur Rasyidin, masuk zaman apa pula? Tabi'in dan sebagainya, guna apa? Ijma'. Lepas pada satu era di mana banyak perselisihan dalam kaum orang Islam dan sebagainya, guna balik pula qiyas. Itu step-step yang digunakan. Okey, masyarakat berbilang agama dan keturunan di Madinah dianggap sebuah masyarakat yang mempunyai kewajipan dan tanggungjawab yang sama terhadap negara Islam Madinah. Jadi semua, sebab itu dikatakan sebagai satu ummah. Setiap anggota Sahifah mestilah menjalinkan hubungan yang erat tanpa mengira agama dan keturunan. Dia keturunan elit ke, keturunan bangsawan ke, keturunan biasa ke, dia sama sahaja. Tapi yang penting tanggungjawab terhadap negara itu dilaksanakan. Sebab bagi Islam ni, kita ni sama sahaja. Apa yang membezakan kita? Inna akramakum indallahi atqakum. Okey. Kepimpinan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin masyarakat dan ketua negara. Jadi, semua orang perlu taat dan patuh kepada pemimpin tersebut. Dia Yahudi ke, dia Ansar ke, dia Muhajirin ke, sama saja ketua dia. Hak beragama. Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum.
Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman, damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. Ni dari sudut kebebasan agama. Tak usik dari sudut agama. Tapi jangan melakukan pergaduhan, pemberangan dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok dari sudut aktiviti, jual beli dan sebagainya tetap berlaku pada ketika itu. Yalah, jangan bayang jual beli macam kita pergi kat Paksen, kita pergi Tesco, kita pergi Maidin. Waktu tu sistem tukar barang dan sebagainya. Okey, fungsi Saifah menegakkan keadilan dan membenteras kezaliman. Sebagai contoh, perangai orang Yahudi ataupun orang Quraisy, kalau dia satu kabilah, salah seorang daripada kabilah tersebut membunuh kabilah seorang daripada kabilah yang lain, dia akan musuh satu kabilah. Dia akan musuh seorang. Kita kalau ikut Islam one by one, maksudnya kalau dia membunuh, bunuh balas seorang tu saja, bukan seluruh keluarga ataupun seluruh kabilah tu. Jadi perangai ini yang nak dibenteras oleh Islam supaya kalau sekiranya berlaku pembunuhan, yang bunuh balas satu je, bukan seluruh. Jadi nak menjaga bahawa kemaslahan ummah itu berlaku. Okey. Keselamatan, memberi jaminan keselamatan terhadap orang bukan Islam yang menganggotai dan mematuhi peraturan Saifah. Sebagai contoh, kalau sekiranya orang Islam di dalam Saifah berperang dengan orang Yahudi di luar Saifah, orang Yahudi yang di dalam Saifah kena tolong orang Islam, bukan tolong orang Yahudi yang di luar Saifah tersebut. Itu peraturan dia. Sebab dia kena tengok kepada negara dia, bukan tengok kepada orang yang di luar negara dia. Itu konsep yang ditekankan dalam konsep ummah tersebut. Okey, sekarang kita ubah kita punya mindset kita daripada perlembagaan pergi kepada ekonomi pula. Okey, bila sebut ekonomi nampak duit je kan? Adakah duit semata-mata melambangkan ekonomi? Kemajuan. Okey. Kita tengok apa yang dikatakan sebagai ekonomi ya. Yang dikatakan pembangunan ekonomi ialah proses perubahan masyarakat. Masyarakat perlu berubah, di mana satu proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat telah dianggap sebagai sesuatu yang harus ditempuhi, mau tak mau kena tempuhi oleh semua bangsa atau negara, di mana perubahan yang dialami oleh sesuatu masyarakat berlangsung secara sama ada secara berencana iaitu terancang, ataupun tidak berencana, tidak terancang, tahu datang je. Okey. Jadi di sini perubahan masyarakat ni kalau kita tengok, masyarakat itu kan kalau kita ambil dalam tajuk satu, masyarakat kan berubah daripada satu step kepada satu step yang lain. Jadi kalau masyarakat duduk macam tu je, tak ada perkembangan, tak ada tamadun, peradaban tak berlaku. Jadi kalau kita tengok dari segi masyarakat, dia perlu berubah. Jadi ekonomi pun perlu berubah juga. Okey, kalau kita tengok apakah yang dikatakan sebagai pembangunan ekonomi secara berencana ialah satu proses di mana matlamat, metod dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum suatu perubahan itu dilaksanakan. Jadi dari sudut konsep pengurusan, dia ada perancangan, pelaksanaan, pengukuran. Barulah kita nak capai ataupun pencapaian lah last sekali. Baru kita tengok pencapaian dia macam mana. Jadi kalau dilihat dari sudut modernisasi ekonomi, contoh kita nak buat apa? Nak buat apa? Nak bisnes apa?
Ni pelajar muamalat. Mesti dalam kepala tu mesti nak bisnes ke, nak jadi CEO apa ke dan sebagainya. Khairul nak jadi bisnes kapet. Khairul lah. Sesuai dengan rupa dia. Okey, tak apa cik adik manis. Habis laku kapet dia. Okey, perancangan dia, modal dia nak banyak mana, nak buka tempat dia di mana, berapa dia punya keluasan bangunan yang nak disediakan space untuk kapet dia tu. Dia dah rancang dah nak bisnes kapet. Nak usah sama dengan Turki ke, nak usah sama dengan Pakistan ke dan sebagainya. Ambil bangla seorang jadi dah. Okey, itu perancangan. Pelaksanaannya dia buka kedai. Pengukurannya berapa modal dia, berapa keuntungan, berapa yang dia jual, berapa margin keuntungan yang dia dapat. Itu perancangan, nama dia modernisasi. Tahun 2015. Jadi kalau umur saya panjang, tahun 2020 bolehlah tengok dah wujud ke belum kedai kapet. Itu nama dia berencana. Kalau tak berencana, iaitu pembaratan, satu proses peniruan gaya hidup barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana. Kita tak ada perancangan tapi kita terima. Dan kita apply dalam kehidupan masyarakat kita. Contohnya gaya hidup. Datang je budaya pang, ikut rambut pang. Datang budaya rambut daya, daya. Datang seluar sekerat. Sebab itu sekarang ni kalau kita tengok budaya itu dah menular dalam masyarakat kita dari segi pakaian, dari segi pemikiran. Sebut je Islam, tak boleh nak terima, tak maju dan sebagainya. Padahal Islam tu syumul, mendidik kita dari sudut akhlak dan sebagainya. Ada benda yang baik. Contohnya dari sudut teknologi. Datang kepada kita, kita guna. Tapi ada faedah dia. Tapi jangan salah guna. Contohnya, handphone lah, tak kira lah. Kalau guna benda-benda yang berfaedah tak apa. Tapi guna-guna yang benda-benda yang tak faedah, memberi kesan buruk. Ini yang dikatakan sebagai pembaratan. Contohnya makanan segera. Sekarang ni orang dah tahu makanan segera ni memberi efek yang negatif kepada tubuh badan. Sebagai contoh lah. Okey, sejarah modernisasi dunia. Kenapa berlakunya modernisasi? Kerana modernisasi Eropah digerakkan oleh perkembangan besar yang membawa kepada dunia ilmu pengetahuan dan maklumat. Proses modernisasi bermula di Eropah akibat daripada dua revolusi besar, iaitu revolusi Perancis dan revolusi industri. Kalau kita tengok, revolusi Perancis adalah mengubah sistem politik feudal. Kenapa feudal? Waktu tu Eropah diperintah oleh golongan gereja. Golongan gereja bercanggah pendapat dengan golongan ahli sains. Sebab ahli sains dia punya teori dia, buat sesuatu benda mesti nampak, mesti ada bukti depan mata. Sebab itu sekarang ni orang nak percaya tengok pada material dulu. Buddha sebab dia ada benda dia, ada sembahan dia. Hindu dia ada sembahan dia. Islam je yang boleh percaya dengan keyakinan bahawa Allah itu wujud, Allah itu esa. Islam je. Yang lain semua ada material. Kristian 3 oknum, Allah, Isa, Maryam dan Isa. Sebab tu salib dia tu ada 3. Okey, Buddha dia ada Tuhan dia, India dia ada Tuhan dia. Apa lagi? Semua berdasarkan kepada bentuk benda baru boleh percaya. Ini pemikiran yang dibawa oleh golongan yang mempercayai sesuatu benda itu, nak percaya mesti ada bukti.
Jadi ahli sains pada zaman Revolusi Perancis bercanggah dengan pandangan ahli ataupun politik feudal Eropah, sebab politik feudal pada ketika ini adalah golongan Kristian Ortodok, Yahudi Ortodok dan sebagainya. Ortodok ni dia masih percaya pada alam gaib. Dia percaya pada judi itu haram, arak itu haram. Okey, kalau kita kaji agama asal, balik kepada agama asal. Agama asal misalnya, bukan kita nak kata dia elok, tidak, tetapi kepercayaan basic dia tu daripada mana. Okey, semua haram lah, kat judi haram, zina haram, arak haram dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok hari ini, Kristian, Katolik, Protestan, Anglican, 3 dah. Kalau Buddha, Hindu lagi. Kalau orang agama Hindu ni, segala benda yang memberi keajaiban kepada dia, tu Tuhan dia. Ulat sawa pun dia boleh jadi Tuhan dia. Ada lembu dia boleh jadi Tuhan. Fikir saja akal, lembu boleh jadi Tuhan. Gempa bumi itu kerana lembu tu geleng dia punya kepala dia, tu jadi gempa bumi. Betul ke tu? Sebab dia meletakkan benda pada benda itu kepercayaan dia. Sebab itu kalau kita tengok dialog peradaban, dialog agama ni, tapi kena kuat-kuat betul lah. Nak cari orang macam Ahmad Didat, sekarang ni Zakir Naik, beliau ada hadapan dengan Hindu tu dan sebagainya. Kita kuat ke? Kita penghujat. Sebenarnya kena ada ilmu yang banyak, ilmu memang betul-betul mantap. Sebab kalau tengok Zakir Naik, bila dia sebut verse berapa, ayat berapa, verse berapa, kita surah Al-An sebab tak ingat je. Okey. Itu kekuatan tu kena ada. Okey, jadi apabila berlaku pertemuan pada Revolusi Perancis ni, di mana ahli sains ditangkap, dipenjara, dibunuh dan sebagainya, kecuali yang tarik balik dia punya teori. Yang tarik balik dia punya teori Galileo Galilei. Okey. Jadi kalau kita tengok ramai yang mati. Jadi kalau kita tengok dari senario-nya, siapa yang bercanggah dengan pemerintah memang ditangkap, dan itu pejuang-pejuang Islam pun berlaku demikian. Okey, revolusi industri mengubah sistem ekonomi Eropah. Di Eropah pada ketika tersebut, pertanian tidak dapat lagi menampung keperluan penduduk. Jadi dia terpaksa beralih kepada industri. Jadi di Eropah tahun 1789 dah mula industri. Kita Malaysia, tahun bila kita mula industri? Rancangan Malaysia pertama dah ada industri ke belum? Belum. Rancangan Malaysia kedua? Kita mula industri tahun 80-an. Industri berat negara tahun 80. Industri berat negara ialah lahirnya Proton, Kedah Simen dan Hanjung Simen. Itu industri kita. Ataupun kalau kita tengok modernisasi luar Eropah melalui penjajahan. Dalam tajuk 2 kita dah ambil imperialisme dan kolonialisme. Apa dia imperialisme? Imperialisme makna dia saya nak. Menjajah secara fizikal. Jadi dia jajah fizikal negara yang dijajah, ambil bahan mentah dia bawa balik ke negaranya. Kolonialisme menjajah secara fizikal dan mental masyarakat yang dijajah. Jadi caranya kalau kita tengok terdapat 2 agensi besar yang ada pada ketika itu, ialah melalui perdagangan, ialah British East India Company dan Dutch East India. Kalau Dutch ni mesti Dutch apa? Belanda. Kolonialisme dilaksanakan terhadap wilayah terpilih untuk pastikan pelanjutan pembekalan
barang mentah, buruh dan pengawalan pasaran secara terus. Tahun 1700 pun dah tengok bedah pasaran macam mana. Okey? Okey, jadi kalau kita lihat berdasarkan dua faktor ini, imperialisme dan kolonialisme yang telah menjadi model kepada pembangunan ekonomi Malaysia sekarang. Dan penjajahan memberi kesan yang mendalam bukan hanya kepada ruang ekonomi tetapi juga ruang sosial yang mengubah landscape sosial dan alam sekitar wilayah bukan Eropah. Jadi sebab itu negara kita dah berubah. Dah orang kata apa? Dah daripada pertanian sara diri kepada pertanian komersial, daripada politik yang berteraskan kepada Islam kepada politik yang berteraskan kepada demokrasi dan sebagainya. Okey, modernisasi ekonomi. Apa matlamat dan kepentingan modernisasi ekonomi? Mewujudkan sebuah negara industri. Kita nak jadi negara maju bila? Tahun 2020. Lambat lagi kan? 5 tahun. Sempatlah gerak dulu. Jadi berdasarkan analisis, nak jadi negara maju. Okey, apa kriteria nak jadi negara maju? Pendidikan tinggi, berpendapatan tinggi, politik stabil, zero pengangguran. Tak boleh nak translate. Okey. Celik IT. Celik IT. Tak apa, boleh diterima. Apa? Ekonomi stabil, pertahanan yang kukuh. Nak jadi negara stabil, pertahanan berkena ya. Metod pembangunan teknologi, penerapan ilmu saintifik dan teknik-teknik canggih. Jadi kalau kita teknologi sekarang ni, ilmu saintifik, teknologi canggih. Maksudnya kita kena buat, ada dia punya research dia dan sebagainya. Teknik tu contohnya sekarang dari segi sektor pembuatan, industrialisasi, penggunaan teknologi, pasang skru tu tak ada pakai manusia dah, pakai mesin belaka. Cuma manusia tunggu dekat QC dia, quality control dia, bahawa produk itu perfect ataupun tidak sempurna. Perfect tak sempurna lah. Okey. Jadi combine kemahiran dengan kepakaran teknologi. Okey, pembangunan pertanian, perubahan kepada pertanian komersial. Dulu kalau tanam padi untuk makan sendiri saja, tapi sekarang ni tanam padi untuk jual dan sebagainya lah. Kita pun tak makan beras yang tanam tu. Okey, itu yang sebab saya orang sawah padi tahulah. Okey, kalau kita tengok pertanian dulu, kalau tanam padi beg kan pakai kuku kambing kan. Nama beg lah kambing. Okey, tetapi sekarang teknik moden tak payah pakai kuku kambing. Sekejap je. Okey. Mesin ambil padi pun guna mesin dan sebagainya. Tak ada guna tenaga manusia sangat dah. Habis manusia nak jadi apa? Seramai-ramai manusia ni. Sebab itu berlakunya urbanisasi, penghijrahan ke bandar sebab perubahan gaya hidup dan sebagainya. Okey. Jadi yang kerja dekat pertanian lah ni tua-tua aja. Yang muda-muda mari pergi kat bandar habis. Okey, kan kalau kita tengok di segi bandar ni, Kuala Lumpur di antara yang paling pesat sekali. Dan orang yang asal usul daripada Kuala Lumpur tu sikit je kat Kampung Baru je. Nah, yang lain semua orang luar belaka. Okey. Shah Alam pun ialah di antara yang urbanisasi tinggi. Putrajaya kosong orang tempatan, semua urbanisasi belaka. Okey. Ukuran pencapaian adalah kadar KDNK negara. Jadi berdasarkan bajet 2016, KDNK negara berapa?
Okey, tak apalah. Minggu depan sambung lagi tajuk ekonomi. Cari KDNK negara untuk tahun berdasarkan bajet 2016 berapa dia punya dia. Banding dengan tahun 90. Tak apa, 90 ada kat dalam nota. Yang 2016 ni baru present je hari Jumaat lepas. Okey, nanti kita sambung kelas kita Ekonomi Malaysia Zaman Penjajahan. Okey, kita berhenti kat sini. Ada apa-apa soalan nak tanya tentang ekonomi? Okey, kita sudahi kelas dengan baca surah Al-As dan tasbih kafarah. Subhanallah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.